dia jadi wajib. Wala mastata'tum, tentulah kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Mampu tak mampu? Mana mampu? Tempat tak cukup. Kalau ada semua orang, kita kata orang Islam kaya lah, tapi ada tempat ke nak pergi? Tak ada. Hari ini timur kota Arab, di Malaysia, saya tak tahu di sini. Siapa dia daftar tahun ni, tahu haji, beritahu dia, awak akan boleh pergi haji pada tahun 2037. 2037, hari ini baru sebelah. Kalau umur dia sudah 60 tahun, kira-kira umur 80, dia kata masuk umur 4, 5, 6 tahun baru dapat patah. Itu maknanya kemampuan. Maka Nabi kata, jangan kamu tanya benda aku tak cerita. Kalau aku kata ya, lawan jawabat, kamu akan wajib mengerjakan haji setiap tahun dan kamu tidak akan mampu. Maka Nabi kata, haji itu cukuplah sekali. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Taala peruntukkan haji sekali seumur hidup. Jadi kita bila nak sekali seumur hidup ni lah, tuan-tuan dan puan bakal haji dan hajah sekarang ini perlu mengambil peluang yang ada. Ini peluang ni. Kita duduk di tempat yang bersempadan dengan negeri haji. Sempadan pun jauh lagi dah. Masuk di border Saudi itu dalam 10 jam baru sampai. Tapi kira dekat lah, boleh pergi jalan kaki pun sampai. Kalau di Malaysia memang tak boleh, kena berenang lagi, kena apa lagi, banyak cerita lagi. Jadi kita boleh di sini sudah dekat, dan kayak yang dekat ni pun tidak diambil kesempatan lagi. Jadi kita rasa satu kerugian lah bagi kita. Jadi hukum haji dan umrah itu wajib sekali seumur hidup. Cuma timbul lagi persoalan tentang wajib haji wajib boleh disegerakan ataupun boleh ditangguhkan. Ini yang jadi timbul persoalan lagi. Jadi saya beranilah kata ini sebab tuan-tuan dah nak dihaji lah. Kalau dia tak nak pergi haji lagi, kita kata macam ni, marah dia nanti. Ustaz ni apa kasar, mari dia cakap kasar juga. Jadi dalam fiqh Syafi'i, haji itu bila orang dah mampu, syarat dia dah mampu lah, sudah ada duit, sudah ada kotanya, sudah sampai, apalagi tubuh badannya sihat, maka wajib, mari dah waktu wajib haji. Cuma boleh ke tidak kita tangguhkan dia? Di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, dia disebutkan kepada mazhab Syafi'i, kata haji boleh ditangguhkan, tapi jangan berhenti setakat tu. Yang kita jadi masalah hari ini, ramai di kalangan umat Islam hari ini, dia baca ayat, dia full stop situ, ayat belum habis tu. Tak apa, tak pergi haji lagi pun, sebab haji kan boleh tangguh. Sedap juga soalan dia tu. Siapa cakap? Ustaz kata. Ustaz mana? Wallahualam. Ustaz dia lah, dia sendiri kerana jadi ustaz lah, mengeluarkan fatwa sendiri tu. Dalam mazhab ini, kenapa kita mengaji sikit? Kenapa haji ni dia katakan boleh ditangguh? Sebabnya berbeza pandangan ulama tentang bila ke tarikh haji. Haji ini bila diperlukan? Ada yang mengatakan diperlukan pada tahun yang kelima, Nabi tak pergi, itu boleh tahun 10. Ini boleh menangguhkan. Satu. Pendapat yang kedua kata dah tahun yang ke-7, tapi Nabi tangguh sampai 10. Dua. Hujah yang ketiga dia kata dah, haji diperuntukkan selepas Nabi kita buka kota Mekah. Bila buka kota Mekah? Kena baca lah cara. Dalam kecilnya saya bawa buku Jarah Mekah. Jarah Mekah ni memang kena baca. Belum pergi haji ni kena pergi dulu pagi, kena khatam dulu. Dia kata ustaz tak sikit kan, waktu sikit macam mana, pinjam-pinjam lah dah. Tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan tahun yang ke-8, Nabi kita buka kota Mekah dan diambil Taifnya sekali. Kemudian Nabi kita pada bulan Zulqa'dah selesai semua, Nabi kita buat umrah kali yang ketiga. Selepas buat umrah dia balik, dia tak tunggu haji. Ini menunjukkan haji boleh ditangguhkan. Sedap juga hujah hari ni yang menangguhkan. Pada tahun yang ke-9, Mekah sudah duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi tak pergi. Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kamu ketua mengetuai rombongan haji, pergi buat haji. Bila Rasulullah pergi haji? Tahun yang ke-10 baru dia
Maknanya ada penangguhan, tak ada penangguhan di situ? Ada penangguhan. Maknanya bila oleh karena Nabi kita menangguhkan pergi haji, walaupun sudah diperuntukkan, ini menunjukkan bahawa haji itu boleh ditangguhkan walaupun kita sudah kaya. Kaya lah kita ya. Nah, orang Malaysia semua kaya-kaya belaka, alhamdulillah. Hari ini tak ada orang tak kaya. Masuk dalam kampung atau dalam bandar ke semua rumah sawah. Kereta banyak. Apa jam dalam raya dah. Jam tak ada sebab lain, sebab kereta banyak. Kalau kereta tak banyak tak jam. Jadi hujah ini dibahas oleh ulama lain pula yang mengatakan bahawa haji itu wajib segera. Tak boleh tangguh. Bila cukup syarat mesti kena pergi. Macam tua hari ini lebih pada cukup syarat lagi. Duduk kota pun sudah dapat. Duit terlalu banyak. Dan tubuh badan Masya Allah sihat kan? Alhamdulillah. Sampai kena makan ubat pula lagi. Sudah teruskan. Cukup syarat semua dah. Maka apa ulama yang kedua kata? Dia kata ulama yang kedua ni dia kata tak boleh tangguhkan haji bila ada cukup syarat ni. Mana dalil? Dalil dia kata Allah Taala peruntukkan kata kamu haji, Nabi kata fahujju, maka segerakanlah menunaikan haji. Satu. Dalil yang kedua daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata Abdullah bin kata segeralah kamu mengerjakan haji. Kerana seorang itu tidak tahu apa yang akan berlaku katanya. Mungkin tahun depan, tahun ini kita sihat, mungkin tahun depan wal'iyadzubillah sakit. Jadi tidak ada jaminan kita boleh sihat. Dalil yang ketiga, kata-kata beberapa orang sahabat yang masyhurnya daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar kata apa? Sayyidina Umar kata orang yang sudah ada kemampuan tapi dia tak mau pergi haji, Umar kata ikutlah. Orang itu nak mati ikut Yahudi ke ikut Nasara. Sebab haji itu rukun, tiba-tiba kita nak menangguhkan. Itu di antara hujah pandangan ulama yang mengatakan kita kena cepat pergi haji, tak boleh tangguh bila dah cukup syarat. Baik, macam mana nak jawab dengan hujah tadi? Hujah Imam Mazhab Syafi'i kata boleh tangguh ni. Jawab je, tidak ada dalil yang jelas bahawa Nabi kita diperuntukkan pada tahun yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Tetapi yang ke-9 nampak agak jelas. Sebab Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar pergi haji. Habis kenapa dia tangguh? Sebabnya walaupun Mekah telah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-8 Hijrah, bulan Ramadan itulah ambil, tetapi suasana di Mekah belum betul-betul bersih daripada unsur-unsur orang jahiliah. Masih ada lagi orang kafir yang pergi tawaf di Mekah. Kafir dia tawaf. Dia tawaf di Baitullahil Haram, tapi dengan cara dia, dengan cara kepala otak dia. Betullah saya sebut malam, dia kata agama ni bukan dengan semangat sahaja, tetapi mesti dengan ilmu, dengan sandaran yang ada. Orang kafir bila dia mari Mekah, dia kata oleh pakaian kita ni yang kita pakai ni, baju, kain, tadilah kita pergi buat maksiat pun dengan dia juga. Kita pergi buat apa benda pun dengan dia. Bila nak tawaf, tak masalah baju yang kotor ni dibawa tawaf. Habis macam mana nak buat? Kita buang semua sekali. Bawa tubuh yang asli je. Habis je. Bila dia telanjang dekat Kaabah, dia baca syair. Ini cerita orang jahiliah. Dia kata al-yawma yabdu kulluhu awma. Pada hari ini nampak semua atau nampak sebahagian. Mana-mana yang nampak itu fala uhilluhu, aku tak halal siapa-siapa tengok. Kata cerdik. Mau ucap baju betul orang tengok apa? Cerdik orang jahiliah dia panggil cerdik cara jahiliah. Pecah tu apa dia tak orang tengok. Dia kata hari nampak semua atau nampak sebahagian. Mana-mana yang nampak aku tak halal tengok. Jadi itu cerita jahiliah. Maka oleh kerana jahiliah masih lagi melakukan tawaf, Nabi kita hantar Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidina Abu Bakar pergi haji pada tahun 9, mengisytiharkan bahawa selepas daripada tahun ini haji tidak dibenarkan, tidak akan keluar lagi visa kepada orang yang bukan Islam. Non Muslim tak boleh masuk Mekah. Sampai hari itulah kan kita masuk Mekah dia tulis kan, non Muslim masuk jalan lain, pergi ke Tabuk, pergi ke Badar, pergi mana tak boleh masuk Mekah, pergi ke Taif. Jadi bila diisytiharkan pembersihan Mekah telah berlaku, maka pada tahun yang ke-10 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan kepada masyarakat bahawa pada tahun ini aku nak pergi haji. Jadi berlakulah bermulanya pada waktu itu, maka kita nampak jelas bahawa hujah yang tadi
dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa haji itu boleh ditangguhkan dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama, mempunyai keazaman untuk melaksanakan pada masa hadapan. Aku tak pergi tahun ni pun azam sudah ada. Jadi kalau saya ceramah ke kampus, saya kata tuan-tuan, kita sudah ada keuangan, azam ada, oh semua angkat tangan, ada ustaz. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua kata, dah daftar dah minta buat haji. Dia tidak lagi, tidak ada keazaman. Azam tu bila daftar tahun ni, tabung haji bagi tahun 2037 dapat. Sekurang-kurangnya kalau ditakdir Allah Ta'ala kita mati selepas kita daftar ada tubuh kota ni, malaikat bagi tayang dalam kubur. Kereta ni banglo siapa? Saya. Ini kereta siapa? Saya. Ini syarikat siapa? Saya. Habis kenapa tak pergi haji? Kaya. Bolehlah tunjuk surat tabung haji. Saya dah daftar, tapi tabung haji tak pergi kota. Selamat sedikit nak jawab tu. Ada cara nak jawab. Tapi kalau langsung tak ada daftar, boleh jawab tak jawab? Jawab dia menampar malaikat gitu lah. Waliyahzubillah. Itu dia panggil ada keazaman. Oh, azam ada ustaz. Daftar haji, buka akaun tabung haji budak lagi. Itu tak ada keazaman. Azam tidak ada. Jadi kita kena itu selingan buang kampung. Pada azam tu maksudnya kena buat sungguh. Kalau tabung haji kata kota kamu mengikut tabung hajinya tahun 37. Tapi kalau ikut syarikat yang ada swasta yang diberi kota tabung haji ni boleh pergi tahun ni. Dan keuangan kita sudah cukup, kenapa kita nak tangguh? Tak payah tangguh lagi. Jadi ada keazaman. Yang kedua, yakin. Nak buat keazaman itu semua orang ada azam lah. Orang tak ada azam ni sama ada orang itu koma ataupun memang dia sudah mati. Nah, mana ada orang yang tak ada azam, tak ada cita-cita. Yang kedua, yakin keselamatan dan kesihatan dirinya terjamin pada masa tersebut. Aku nak pergi 5 tahun lagi, tapi kita pergi tanya lah di hospital pakar mana-mana dalam dunia ni, bahawa 5 tahun lagi saya confirm ke sihat. Ada doktor berani beri jawapan? Tak ada tak. Dia tanya, ya dia adanya ada. Dia kata 5 tahun lagi awak kena ambil apa ni, insurans lalu. Itu nak beli insurans kita, insurans mata, telinga semua. Tapi insurans yang boleh bagi jaminan kita sihat ada? Tak mungkin. Kalau ada tu doktor tu tak betul. Tapi kalau beli barang-barang orang jual direct selling ada. Oh, kalau makan nak ni memang tak sakitnya. Itu kira orang jual. Itu ada di perniagaan dia. Baik, kita tengok sedikit perbezaan antara haji dan umrah tadi. Hukum umrah juga wajib. Tetapi yang cantik ya, sebelum saya lupa, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umratun fi Ramadan, melakukan umrah dalam bulan Ramadan pahala. Ingat, pahalanya sama dengan haji sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pendaftaran baru bulan ini. Umrah Ramadan. Ada. Daftar cepat. Boleh pahala sekali haji dengan Nabi. Hebat. Tapi jangan pula lepas balik tu cancel haji tu, pahala dapat tu. Itu dapat pahala ya, bukan dapat haji. Macam ada seorang pakcik dia mari buka. Dia kata berapa pahala sembahyang Masjid Arab? 100,000. Oh, dia pun ambil kalkulator siap tulis. Dia dapat duduk di muka seminggu. Seminggu kali-kali semua 100,000 sekali sembahyang, berapa juta dia punya aset. Dia kata dia balik ni, kalau dia mati hidup balik 4 kali lagi pun aset dia sudah sembahyang cukup. Jadi dia balik terus tak nak sembahyang sebab sudah cukup dia punya saham. Jadi kita jangan jadi takpuk, orang Kelantan kata takpuk macam tu. Itu dia panggil salah faham. Maksudnya hajatan main dari segi pahala itu boleh haji sekali dengan Nabi, tapi kewajipan mengerjakan haji itu tak gugur, tidak gugur. Sama dengan orang pergi Quba. Dah, kalau kita duduk di Madinah, kita pergi salat di Masjid Quba. Berapa pahala dapat? Kau tak pergi lagi buat. Pergi dah ada lagi. Baru nak pergi ni. InsyaAllah. Pahala yang Nabi kata siapa dia sebut, ambil wuduk di rumah dia. Man tatahara fi bait, ambil wuduk di rumah. Kemudian dia pergi ke Quba, melakukan salat di sana, dia dapat pahala sekali umrah. Jadi pahala umrah. Jadi jangan kata, tak payah pergi umrah, awak sakit kaki, berjalan jauh. Pergi ke Quba senang, naik kereta 10 riyal pergi balik dah cukup. Nah, itu dapat pahala.